أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat malam ini berkumpul sekali lagi untuk kita sama-sama mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita perolehi dan kita belajar daripada kuliah ini membentuk jiwa yang takutkan Allah, membentuk jiwa yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada siksaan Allah, azab, mereka yang benar-benar takut, khasyatullah, takutkan Allah itu hanyalah daripada kalangan hamba-hambanya yang berilmu. Sebab itu tuan-tuan, para ulama menyebut bahawa kesan apabila seseorang itu belajar ilmu akan timbul perasaan takut kepada Allah. Kesan daripada ilmu yang dia pelajari itu menghasilkan perasaan takut, khasyah, khauf kepada Allah. Jadi kalaulah seseorang itu belajar, menuntut ilmu, menghadiri kelas pengajian, tetapi tidak menghasilkan perasaan takut, maka kata para ulama, kita boleh memahami daripada sikap ataupun tindakan dia yang tidak takut itu sebagai ilmu yang diperolehi tidak bermanfaat atau tidak berkat. Jadi sebab itu kita berdoa ilmu ini untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah. Para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim, dia sebut kita kena ada 3 sifat sebagai seorang mukmin. Yang pertama, al-khauf, kena ada perasaan takut, terutama ketika sehat. Seseorang yang sehat, Ibnul Qayyim kata, dia kena ada perasaan al-khauf, takut itu lebih. Sebab seseorang yang sehat, senang, apabila ada perasaan takut, takut itu akan mengawal diri dia. Itu fungsi takut tu. Lepas itu kita menakutkan orang, kita takutkan anak kita takutkan untuk apa? Untuk kontrol, kawal supaya dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Jadi waktu sehat, waktu senang, kena latih supaya perasaan takut itu lebih dominan, lebih kuat. Maksudnya kena ada takut tu. Waktu sekarang ni yang kita sehat ni, kalau kita tak takut, kurang takut, maka kita akan buat sesuatu yang kita fikir kita nak buat. Yang kedua, kata para ulama, seperti yang disebut oleh Ibnul Qayyim, dia kata ar-raja, takut
dan harap. Harap ni ketika mana? Kalau takut ketika sihat, harap ketika sakit, ketika susah. Maksudnya waktu tuan-tuan sakit, tak kiralah sakit kuat ke, sakit apa ke, ketika kita sakit, kita tak perlu sangat takut ni. Sebab orang yang sakit ni dia tak boleh buat apa. Dan selalunya orang yang sakit ni, orang yang akan kuat ingat Tuhan. Selalunya orang yang sakit ni orang yang akan balik kepada Tuhan lah. Sebab itu kata para ulama, ketika sihat dia mudah lupa kepada Tuhan, maka dia kena ada takut. Ketika dia sakit, sakit ni dia saudara kepada mati. Seseorang yang sakit pada adatnya akan mati. Jadi orang yang mati ni automatically dia memang akan rasa takut. Kan? Pasal tu orang yang sakit ni banyak istighfar, teringat nak semayang, banyak bertaubat, banyak menangis. Pasal dia takut. Tak payah duk suruh pun memang dia takut. Maka ketika itu kita bimbang, kalau dia terlampau takut, sat lagi dia akan bersangka buruk dengan Allah. Pasal tu dia tak takut ketika sakit ni, kata para ulama, dia tidak bermanfaat sangat. Yang kena ada pada orang yang sakit, orang yang nampak macam gelap lah, harapan lah, dia kena raja. Maksudnya pasal tu bila kita pergi dekat orang yang sakit, kita jangan gempak dia. Kita jumpa orang sakit ni, kita jangan gempak dia. Kita buat apa? Orang yang kita pergi ziarah dia sakit lah, teruk. Apatah lagi kalau nazak, kita kena beri kata-kata harapan. Allah membersihkan dosa dengan sakit ni. Allah menggugurkan dosa dengan ujian ni. Allah memadamkan kesalahan dengan kesakitan ni. Jadi bila kita sebut macam tu kat dia, kita bagi harapan pada dia, dia akan bersangka baikkan Tuhan. Dia akan rasa seronok. Nampak? Jadi kena imbang lah, bila perlu takut dan bila perlu harap. Yang terakhir, al-hub, cinta. Jadi perasaan takut, perasaan harap dengan perasaan cinta ni kalau ada pada satu orang, dia menjadi mukmin yang perfect, yang sempurna. Pasal apa hang buat benda ni? Aku takut. Pasal apa hang buat benda ni? Aku harap. Pasal apa hang buat benda ni? Aku cinta. Manusia ni bila dia buat sesuatu, tuan-tuan setuju tak? Manusia, kita bertindak melakukan sesuatu, kita buat sesuatu, sama ada kita buat tu kerana takut, kita buat tu kerana mengharapkan sesuatu, atau kita buat kerana kita cinta pada kawan yang suruh tu. Ini hak yang contoh biasa. Dia tak pasal apa yang hang buat kerja sekolah, dia takut mak dia marah. Jadi tindakan dia itu didorong oleh apa? Takut. Kalau merka sama merka, dia tak takut lah kat merka dia, tapi pasal apa? Pasal dia cinta. Pasal itu ada orang masa dia bercinta dia sanggup. Ni masa bercinta lah, bukan masa kahwin. Cinta demam, teringin, cinta hati dia demam, teringin nak makan sup, dia duduk punya jauh, kan? Sanggup. Pasal apa yang hang sanggup main hantar ni? Oh, ni cinta aku. Jadi tindakan dia itu disebabkan oleh cinta. Pasal tu orang kata cinta ni orang sanggup buat apa saja. Betul tak? Orang sanggup buat apa saja kerana cinta. Jadi seseorang tu dia bertindak, dia buat do something kerana cinta. Ada sebab. Satu lagi pasal apa? Mengharapkan sesuatu. Kita tak takut, kita tak cinta, tapi kita buat. Pasal apa? Aku pergi tolong ni, manalah tahu ada untung, boleh apa-apa. Jadi artinya dia harap
sesuatu. Jadi macam tu kita dengan Tuhan. Bila kita salat, tuan-tuan semayang, tuan-tuan mesti ada 3 benda ni. Satu, kita salat, bila orang tanya pasal apa hang semayang, aku takut kalau aku tak semayang, Tuhan tahu dalam neraka sakar. Tuan-tuan mesti semayang ni, saya percaya, saya pun semayang benda yang sama. Pertama, kita takut. Lepas itu kita main semayang. Tuan-tuan mendirikan salat, menunaikan salat, salah satu sebab, faktor yang mendorong ataupun menggerakkan tuan-tuan untuk mendirikan salat kerana tuan-tuan takut. Saya pun takut. Pasal takut yang kita semayang. Pasal tu bila kita nak suruh anak kita, kita akan sebut perkataan takut. Hang tak takut mati ya? Hang tak takut kena tibai dalam kubur ha? Hang tak takut kena bakar dalam neraka? Tengok kita guna apa? Kita guna model takut. Mayang. Mayang takut duduk dengar macam-macam tu kan. Yang kedua, kita semayang ni, tuan-tuan mai semayang ni kerana tuan-tuan mengharapkan pahala dan mengharapkan syurga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita sebutkan dalam solat kita, aku memohon kepadamu keredaanmu dan syurga. Bila orang tanya tuan-tuan pasal apa yang hang rajin sangat pergi masjid, masjid boleh 27, kalau semayang di rumah boleh 1. Betul tak? Tuan-tuan main masjid ni pasal 27, betul tak? Betul, di rumah boleh semayang, lagi senang. Tak payah susah-susah main, tapi main buat apa? Pasal apa yang tuan-tuan bersusah payah main masjid ni? Walhal, salat di rumah pun boleh. Salah satu faktor, benda yang mendorong tuan-tuan main masjid ni, kerana 27 yang Nabi habaq tu, itu punca dah. Pasal tuan-tuan nak ambil 27, pasal kalau di rumah boleh 1. Nak boleh 27, tak boleh duduk rumah, kena main masjid. Artinya, tuan-tuan buat sesuatu kerana ada harapan nak dapat sesuatu. Salah ke harapan tu? Tak salah. Kerana Tuhan yang habaq, Nabi yang janji. Kalau benda salah, takkan dia janji, takkan dia habaq. Benda yang tak boleh, Nabi takkan habaq. Betul tak? Saya pun kalau tak pasal 27, baik saya semayang di rumah. Kita gagah juga mai, bangkit mai. Kan? Duk terbayang 27, duk bayang ganjaran dia. Kan? Lepas tu Nabi kata apa? Siapa yang mai masjid, masa dia mai Allah Taala buat satu rumah. Balik dapat satu rumah. Sekali mai boleh 2 rumah. Di mana? Di syurga. 5 kali mai 10 buah. Tu kalau sehari, kalau seminggu 70. Kalau sebulan dah berapa ratus rumah dah kita dapat. Nampak? Okey. Tadi kita sebut takut, harap, dan kita mai tentulah tuan-tuan yang paling besar sekali kerana cinta kita. Tuhan panggil satu orang yang dia cinta. Tuan-tuan tahulah masa bercinta, telefon senantiasa duduk tengok. Ternanti-nanti panggilan kekasih hati. Ternanti-nanti waktu untuk bertemu. Itu kerana apa? Kerana cinta. Bila orang cinta, dia rindu. Betul tak? Jadi apabila kita cinta kepada Allah, kita senantiasa ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Bilakah waktu untuk kita bertemu? Maka untuk bertemu dan berbicara dengan Tuhan secara langsung, kita bermunajat adalah ketika salat. Jadi orang yang cinta, dia senantiasa rindu dengan panggilan azan. Kerana bila dia dengar azan, kekasih dia memanggil untuk berbicara. Pasal itu bila kita salat Alhamdulillahirabbilalamin, Allah menjawab, telah memuji, hamidani abdi, telah memuji hambaku, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau satu orang dia tak suka pada kawan tu, dia teringin tak nak pergi berjumpa? Orang ni kalau duk lari pada kita, apa maksud dia? Tuan-tuan, kalau duk lari tak mau berjumpa, duk mengelak tak mau berjumpa, apa maksud dia? Tak seronok lah. Sebab itu orang beriman, dia apabila mendengar azan, dia meronta-ronta.
Dia ada satu feeling, dia satu perasaan lain bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar azan, Allah. Dia jadi sayu. Sebab tu orang yang tak boleh main masa tutup dulu, dia menangis. Kerana dia tidak boleh pergi ke rumah yang dia senantiasa mencintai pemiliknya. Kan? Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh berjumpa dengan kekasih hati tuan-tuan. Kan? Ini apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahawa manusia itu apabila dia berhubung dengan Tuhannya, dia tidak lari daripada 3 perasaan itu: cinta, takut dan harap. Jadi ketiga-tiga benda tu kita kena ada, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kita akan sambung balik perbincangan berkaitan dengan ini nota tambahan, iaitu berhubung dengan situasi pada hari kiamat apabila kita berdiri di hadapan Allah. Jadi tuan-tuan, oleh kerana ini adalah nota tambahan, tuan-tuan kena make sure tulis ataupun ingat, ataupun tuan-tuan buat pilah macam mana pun. Saya akan sebut beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang keadaan kita pada hari kiamat. Antaranya, saya akan baca beberapa ayat Al-Quran yang disebut di dalam Al-Quran, dan kita akan cuba menjadikan dia sebagai renungan lah. Ini sangat, tajuk ni sangat, kalau tuan-tuan dengar, sangat menakutkan. Tajuk ini sangat menakutkan. Kita dalam dunia ni tidak pernah berkeseorangan, tidak pernah bersendirian. Kalau tidak disokong oleh keluarga, kita ada kawan-kawan. Sebab itu Allah apabila dia menghantar para rasul, dia tak hantar rasul tu hanya bersendirian. Itu bukan tabiat para rasul. Setiap rasul dia akan ada apa? Sahabah, hawariyun. Semua para rasul ni akan ada pendokong. Sumber kekuatan ni apa dia? Apabila ada orang yang sokong kita, bela kita, kan? Keluarga kita, sahabat handai kita, teman kita, jiran kita, orang kampung kita, kan? Dia bagi sokongan, dia bagi moral support. Kalau kita ada susah, dia mai tolong. Kalau apa-apa, dia mai bagi kata-kata semangat. Ini yang menjadi kekuatan kita di dunia. Tapi di akhirat macam mana? Kita tengok beberapa ayat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama yang kita ambil pada malam ini, Suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat nombor 48. Semua ayat yang saya sebut ni ada lebih kurang 7-8 ayat. Tema dia sama ya. Sekali tuan-tuan dengar bila saya translate terjemahan dia, tuan-tuan akan nampak poin dia satu ya. Tapi ada 7-8 ayat yang diulang berbeza. Apa dia ni, dia punya susunan bunyi dia, tetapi poin dia menuju kepada satu tajuk. Tajuk apa? Tuan-tuan dengar dan tuan-tuan boleh buat sendiri. Nombor 1 ayat 48 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Apa maksud dia? Dan takutlah kamu pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat. Quran kata wattaqu yawman, takutlah kamu akan hari kiamat. Sebab apa kena takut? Bila orang kata hang kena takut, kita akan tanya, pasal apa aku kena takut? Sebab apa? Kita akan tanya. Quran jawab,
Hari di mana la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari di mana tidak ada sesiapa pun boleh membela dan mempertahankan antara satu sama lain. Nombor satu, tuan-tuan kena ingat dan tuan-tuan kena faham. Pada hari kiamat, Quran menyatakan tidak ada sesiapa boleh membela, mempertahankan orang lain. Tak ada. Hatta suami, isteri, anak-anak, keluarga, jiran, orang kampung, Quran kata tak boleh. La tajzi. Tak boleh siapa-siapa pun nafsun an nafsin. Tak boleh. Tak ada. Maksudnya Al-Quran mengingatkan bahawa manusia pada hari kiamat dia akan berdiri di hadapan Tuhan di atas kaki dia sendiri. Itu nombor satu. Kenapa kena takut? Kemudian Quran kata wala yuqbalu minha syafa'ah, dan pada hari itu tidak ada sesiapa pun yang dapat syafa'ah, pertolongan. Pertama tadi tak boleh bela, tak boleh nak pertahankan, tak boleh. Kita kalau anak kita bergaduh, kita akan masuk campur. Apa-apa yang ni berlaku, kita akan masuk campur. Keluarga kita, kawan kita, kita akan masuk campur. Kita akan defend, pertahan. Quran kata no, hari itu tak ada. Bukan setakat tak boleh nak bela, tak boleh nak pertahan, tak boleh nak memperlepaskan diri. Tak boleh. Quran kata tak boleh. Ini yang kita takut ni. Kemudian Quran kata wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat pertolongan, syafa'ah. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menebus. Tak ada siapa pun yang dapat menebus diri dia dengan sesuatu pun. Maksudnya apa maksud tebusan tu? Bila satu orang kena colek, umpamanya kena colek, macam mana kita nak dapat, nak selamatkan dia? Satu orang dicolek, macam mana kita nak selamatkan dia? Kita akan tebus dengan kita membayar apa yang diminta. Adakah perbuatan itu boleh dibuat pada hari kiamat? Sebab itu tuan-tuan kena ingat, duit ringgit, harta benda yang tuan-tuan miliki tidak boleh membayar tuan-tuan untuk selamat. Tak berguna. Sebab itu duit tuan-tuan tu, harta benda tuan-tuan tu, hanya berhenti setakat nyawa dikandung badan. Itu saja. Hakikatnya setakat itu. Dan Quran kata wala yu'khal, tidak diambil. Tak dapat dia menebus. Dia nak bayar diri dia untuk dia selamat. Tak ada guna. Okey, kalau tak ada duit, selalu orang tebus dengan apa? Macam-macam lah. Mungkin dengan pangkat. Pangkat dalam dunia ni macam-macam lah. Kan? Pingat ke, pangkat ke, penghargaan ke, kedudukan ke, itu semua ada manfaat di dunia. Ya, betul. Semua itu berguna dunia, tetapi akhirat tidak ada orang yang bawa, dan malaikat pun tak akan panggil dengan segala gelaran-gelaran yang hebat itu. Artinya tak ada manfaat, pun tak guna. Duit pun tak guna, harta benda tak berguna. Walahum yunsarun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 48 itu Allah kata apa? Dan tidaklah mereka itu ditolong. Itu ayat yang pertama. Ini situasi, keadaan yang akan kita lihat dan kita sendiri tempuh. Nombor satu. Baru satu. Banyak lagi. Kita tengok pula ayat yang kedua.
Tadi suratul Baqarah ayat 48. Kan? 148. 148. Tuan-tuan tulis ni supaya tuan-tuan boleh berhujah, atau tuan-tuan bila nak cerita nanti dekat anak-anak, tuan-tuan boleh sebut. Al-Baqarah ayat 48. Yang kedua surah Luqman ayat 33. Surah Luqman ayat 33. Apa bunyi surah ni? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Wakhshaw yawman. Quran kata nombor 1, hendaklah kamu takut kepada Tuhan kamu. Yang kedua, hendaklah kamu takut kepada hari kiamat, yang mana pada hari tersebut la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidih syai'a. Kata Allah, wahai manusia, hendaklah kamu takut kepada Tuhan kamu, dan takutlah kepada hari di mana seorang bapa, yang ni direct dia sebut. Tadi umum, yang ni terus dia direct sebut, terus dia mention terus. Walid, di mana seorang bapa la yajzi, tidak boleh menolong, menyelamat dan menebus waladihi. Walid bapa, walad anak. Dalam ayat ni surah Luqman yang kita duk baca tu, Allah kata hari tu seorang bapa tak boleh menyelamatkan anak dia. Kemudian dia sambung lagi, dan seorang anak wala maulud, maulud yang kita duk sebut maulid tu, maulud, dan seorang anak tidak boleh melepaskan bapaknya. Habis meter. Sama ada ayat ni dengan ayat tadi. Dia punya maksud, dia punya pengajaran dia, dia punya panduan dia sama tak? Yang tadi dia kata tak ada siapa boleh tolong sesiapa pun, tak ada siapa boleh tebus sesiapa pun, tak ada siapa boleh menyelamatkan sesiapa pun, dan tak ada siapa boleh menolong sesiapa pun. Dalam ayat ni terus dia sebut bapa. Sebab apa kata para ulama? Kerana hubungan yang paling kuat, yang paling erat, yang paling dekat, akrab adalah anak dengan bapa. Seorang bapa tak akan biarkan anak dia. Dia akan melakukan segala-galanya untuk mempertahankan anak dia. Itu hanya bermanfaat di dunia. Termasuk juga seorang anak dengan bapa. Hatta dalam hadis kita baca apa? Apabila bertemunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ayahandanya Azar. Apabila mereka bertemu di padang mahsyar, ayah dia, kita baca dalam hadis, ayah Nabi Ibrahim, Azar, jumpa dengan Nabi Ibrahim di padang mahsyar. Apa kata ayah dia? Mula dia kata dekat ayah dia, dulu aku suruh kau ikut, kau tak ikut. Ayah dia kata, hari ni aku ikut. Hari ni tak boleh buat apa lah. Anak yang menyandang pangkat kenabian, seorang nabi, bukan nabi biasa-biasa, nabi yang hebat. Quran, hadis tu cerita anak dia Nabi Allah Ibrahim tak boleh selamatkan bapa dia. Dan dia sebut kepada Allah, dia kata, hari ni Allah kena penuhi janji. Apa dia janji Allah? Tidak memalukan dia. Allah dah janji tak memalukan dia. Kalau Allah Ta'ala campak bapa dia dalam rupa bentuk bapa dia, orang akan kata, itu bapa Ibrahim. Kalaulah Allah memasukkan ayah dia dalam bentuk rupa yang asal, orang akan sebut, itu bapa Nabi Ibrahim. Walaupun yang masuk dalam neraka itu bapa dia, dia akan tumpang malu. Dia akan tumpang malu. Maka dia minta kepada Allah supaya menyelamatkan maruah dia.
maka Allah tukar bapa dia menjadi seekor haiwan dan dicampak ke dalam neraka dalam keadaan siapa pun tak kenal. Itulah azar. Apa poin dia tuan-tuan? Apa cerita yang hadis ni nak sampaikan? Bagaimana seorang bapa tidak boleh diselamatkan walau oleh anaknya, walaupun anaknya seorang apa? Nabi. Di situ anak-anak kita tuan-tuan, kita kena tengok lah. Sekarang ni pun kita kena tengok lah. Kan? Pasal di sana ada pengecualian. Di sana ada pengecualian. Kan? Ramai orang yang tengok peristiwa di Maghribi, Morocco, kan? Rayyan umur 5 tahun tu yang terjatuh ke dalam pirigi tu, yang akhirnya meninggal dunia tu, apa orang sebut? Kan? Orang sebut dia itu dalam hadis. Nabi SAW satu malam, memang ada dalam hadis. Dalam satu malam Nabi dibawa oleh malaikat, 2 orang malaikat melalui beberapa pemandangan. Satu, Nabi tengok macam ni, kan? Malaikat kata intaliq, jom. Tengok pula, Nabi tanya, malaikat tak jawab. Intaliq, jalan. Sampai satu tempat, Nabi tengok satu laki-laki tinggi. Dikelilingi dia, di dalam taman tu dikelilingi dia oleh budak-budak yang ramai, yang kecil. Bila Nabi tanya, siapa lelaki yang tinggi tadi ni? Itu adalah Jibril. Itu adalah Ibrahim. Yang kau nampak yang tinggi, yang besar tu Ibrahim. Malaikat yang bawa Nabi, yang jadi guide tu, cerita. Budak-budak yang ramai yang duduk berlari di tepi dia, yang dia duduk tengok tu, siapa dia? Itu adalah anak-anak kaum muslimin yang meninggal ketika kecil. Mereka berada di taman syurga di bawah pemeliharaan Nabi Ibrahim. Jadi orang sebut, kata anak itu akan tarik ayah dia. Betul, ada hadis yang mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh anak-anak yang meninggal dalam usia yang kecil, walaupun panjang ada perbincangan, mereka akan diuji oleh Allah Taala dan sebagainya, tapi mereka tak mau masuk. Apabila ditanya kenapa mereka tak mau masuk, kerana mereka nak masuk bersama ibu ayah mereka. Tapi kita, apabila baca ayat-ayat ini, kita kena faham bahawa sebelum kita memperolehi pertolongan dan penyelamatan oleh anak-anak kita tu kena melayakkan diri kita. Kerana asalnya seseorang itu tidak boleh ditolong oleh orang lain. Untuk si anak tu tolong, dia kena mendapat izin, dan yang nak ditolong tu pun kena dapat izin. Tapi kita pegang hak asalnya, memang tak boleh tolong lah. Dalam surah Luqman ayat 33 ni, tuan-tuan boleh tengok. Okey, itu surah Luqman ayat 33. Kita tengok pula ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, 3 ayat dah malam ni. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 88. Ayat 88. Semua yang kita sebut tadi daripada awal tadi ni, semua ayat-ayat daripada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ayat ni popular. Ayat apa? Asy-Syu'ara ayat 88. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tersebut tidak berguna, yakni tidak bermanfaat segala harta di dunia yang kamu miliki dan anak pinak banun, dan anak pinak yang kamu miliki. Semua harta benda, dan dia sebut anak lelaki banun ni, banin. Kalau perempuan banat. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata tak berguna pada hari kiamat harta dan anak-anak. Betul ya? Samalah. Harta tak berguna dan anak-anak tak berguna. Segala barang kemas, segala duit ringgit, segala yang berguna hanya yang dibelanjakan pada jalan yang betul. Tapi kalau dihimpun, ada penyakit tau. Seorang doktor psikologi tu, dia ada cerita tau. Dia kata ada satu penyakit psikologi ni, penyakit manusia yang dia tak boleh kurang duit dia.
Kita duk ceramah banyak kali dah benda ni, tapi rupa-rupanya bila kita sembang, doktor tu kata yang ni sebenarnya ustaz adalah jenis penyakit. Yang mana penyakit tu dia bukan guna pun duit tu, dia sendiri tak guna, tapi dia suka kumpul. Artinya dia seronok himpun, tapi dia tak suka belanja. Pelik tak? Itu yang dikatakan penyakit. Kita himpun pasal kita nak guna, kita cari-cari kita belanja, kita cari-cari kita nak makan apa kita makan. Yang ni normal, ini orang normal, orang sihat. Orang yang waras, orang yang sihat, dia kerja, dia himpun, dia teringin nak makan, dia teringin nak guna apa, nak beli apa, dia akan guna. Ini orang yang sihat. Tapi orang yang sakit, dia himpun, tapi dia tak tahu nak buat apa, tapi dia suka himpun. Dan bila dia guna, walaupun untuk diri dia rasa sakit, dia rasa pedih, dia tak seronok. Pasal itu ada orang macam ni. Kita tengok kereta dia buruk, pasal apa dia tak beli kereta lain walhal dia ada duit. Kalau tak ada duit nak buat macam mana kan? Memang tak ada duit, memang tak mampu, gunalah yang mana ada. Tapi dia ada, tapi dia tak beli. Pasal apa? Tuan-tuan besok ada jawapan tak? Betul lah dia kedekut, tak apalah. Saya tahulah jawapan dia, saya tahu jawapan dia, tapi saya nak abang pasal apa? Pasal apa dia tak mau? Pasal apa dia tak belanja? Kerana dia, bila dia belanja tu, benda tu menyakitkan jiwa dia. Benda tu mengganggu jiwa dia. Pasal itu ini adalah salah satu daripada penyakit kejiwaan. Pasal apa suami hang dia punya? Pasal apa dia makan berkira? Dia bukan masalah dia berkira ke masalah. Masalah bila dia guna dia rasa terseksa. Biar dia susah tak apa. Yang ni sebenarnya penyakit. Penyakit. Tapi bila orang belanja dia boleh ya? Janji bukan duit dia ya. Pasal itu kita kata ni adalah penyakit. Laki hang makan tak ni? Ikan apa ni, sotong, udang apa. Kalau orang beli dia makan. Tapi kalau dia sendiri nak beli tak? Dia makan tak Rian? Dia makan. Kalau hang panggil dia makan. Dia suka-suka musangkin. Tapi kalau dia sendiri nak beli, nak makan, tak harus Dia mampu tak boleh beli? Dusun Rian dia boleh beli. Tapi pasal apa dia sendiri tak beli? Kerana jiwa dia terseksa bila dia nampak duit dia keluar. Dia hanya boleh nampak, dia hanya tenang bila dia nampak duit dia masuk. Ini apa yang Quran cerita. Akhirnya yauma la yanfa'. Quran kata lah kali duit tu tak guna, sedik pun tak guna untuk hang. Naya, tidak ada orang yang paling naya melainkan orang yang dalam kategori ni. Nampak? Macam depa cerita apa? Di mana tak tahu kan, apa ni, kawan ni duit dia banyak, lepas tu tukar kerajaan ke apa ke, kerajaan baru ke lagu mana jadi tak, dia declare duit-duit lama tu semua tak iktiraf, tak demam kan. Depa kata macam ada kerajaan mana atau India ke apa kan, di jenis-jenis duit-duit yang haram ni depa himpun, depa tak pergi simpan di bank. Lepas tu mereka nak tangkap, mereka nak ni, duit-duit yang mana ni semua ni tak pakai. Tak kira kita akan cetak duit baru. Kalut dia. Kan? Ada anak dah 2-3 hari nak pergi beli ni, nak pergi beli ni kan. Dia bagi tempoh. Kalau nak guna pun takat ni. Lepas tu hang banyak mana pun, hang tengok dia, hang tengok duit tu tengok hang. Takat tu hang. Nak rugi tak? Rugi. Kita kata apa? Hang banyak pun tak ada guna. Tak boleh nak beli apa. Nampak? Itu kita akan temui dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. Kemudian tuan-tuan kita tengok Al-Mujadalah ayat 17. Al-Mujadalah ayat nombor 4. Malam ni nombor 4, ayat nombor 4 Al-Mujadalah 17. Tuan-tuan jangan jangan putus asa lagi, ada 2-3 ayat ni. Al-Mujadalah ayat 17. Al-Mujadalah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah kata apa? Pada hari tersebut lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Pada hari tersebut tidak berguna dan bermanfaat untuk mereka harta-harta benda mereka dan anak-anak mereka sedikit pun.
Ni yang kita duk tajuk kita ni tajuk kiamat, tajuk neraka. Sebab tu saya bawa tajuk ni. Tak berguna sikit pun. Mereka itu adalah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran sebut dua benda, betul tak? Daripada awal tadi Quran ulang dua benda, 4 ayat dah. Al-Baqarah 48, Luqman 33, apa dia ni, Syu'ara 88, Mujadalah 17. 4 ayat tadi, baru 4 ayat. Semua ulang benda yang sama. Amwal, aulad, anak, harta, la yanfa', la tughni. Tak berguna. Azan dulu tuan-tuan, sekejap lagi saya sambung baki-baki ayat yang kita akan baca insya-Allah. Okey. Tadi kita ambil Al-Baqarah 48, Luqman 33, Asy-Syu'ara 88, Mujadalah 17. Ayat nombor 5. Ayat nombor 5, ayat yang kelima. Ayat yang kelima, surah Ali Imran ayat 10. Ali Imran ayat 10. Allah Azza wa Jal menyebut tentang keadaan orang-orang kafir. Sebelum saya nak baca ayat Ali Imran ini, ayat nombor 5. Kita ada lagi baki 2-3 ayat. Saya baca aja. Tapi saya nak kongsi sedikit. Ada satu WhatsApp masuk. Dia kongsi. Ini dari sudut pandangan agama kita. Saya ulang sekali lagi, ini dari sudut pandangan Islam lah, dari sudut pandangan agama kita. Dia tanya, WhatsApp tu dia tanya. Dia sebut, dia kata rakan sepejabat dia yang bukan Islam lah, whatever lah, apa agama pun, mungkin tak ada agama, etis, tapi bukan, pokok pangkalnya bukan Islam. Dia kata kawan baik lah. Dia panggil apa? Rakan sepejabat. Kerja sekali.
Tapi yang seorang Muslim, yang seorang lagi bukan Muslim. Apa agama? Tak perlu tahulah. Mungkin etis, mungkin Kristian ke apa kan. Wallahualam. Cuma dia kata dia bermimpi melihat kawan dia yang kafir tadi ni, yang bukan Muslim tadi ni, datang dalam mimpi dia. Dia WhatsApp dia kata datang dalam mimpi dia dalam keadaan mengadu dan meraung kesakitan. Mengadu dan meraung kesakitan. Dia tanya, apakah boleh untuk kita nak melakukan sesuatu doa ataupun apa-apa yang kata apa, mungkin kita boleh bantu dia lah. Wallahu ta'ala a'lam tuan-tuan. Dari sudut akidah kita, dari sudut pegangan kita umat Islam, seperti yang kita baca dalam hadis Nabi SAW dengan bapa saudara dia, tidak ada dapat apa-apa yang boleh kita lakukan. Sebab itu tuan-tuan, nikmat yang besar menjadi Muslim dan kita doa meninggal sebagai seorang Muslim. Kerana kalaulah ada di kalangan saudara kita yang meninggal dalam keadaan Muslim, ada keluarga kita, jiran, tetangga kita, sekurang-kurangnya kita ada ruang dan peluang untuk kita doakan mereka. Tapi dalam kepercayaan agama lain kita tak tahulah, wallahu a'lam. Tapi dari sudut pandangan agama kita macam itulah. Kita tak boleh buat apa lah pasal berbeza agama. Kan? Beza agama. Okey. Tapi kalau orang tanya dia mimpi ayah dia. Kadang-kadang kita mimpi kan, ayah kita, anak kita, mak kita, dia mari dalam mimpi kita. Kalau dalam datang dalam keadaan yang elok, mak ayah kita datang dalam keadaan elok, dalam keadaan yang isteri kita dalam keadaan senyum ke apa ke, kita syukurlah. Kerana itu mungkin pertemuan roh dengan roh. Seperti yang disebut oleh Ibnul Arabi. Ada disebut oleh Ibnul Arabi ketika dia mengulas tentang apakah kemungkinan adanya pertemuan roh dengan roh. Masa tuan-tuan tidur, tuan-tuan mimpi, itu roh berjumpa dengan siapa-siapa lah di kalangan orang yang dah mati. Roh bertemu dengan roh, ada kemungkinan berlaku. Jadi kalau tuan-tuan meninggal, tuan-tuan terjumpa dengan apa? Tapi yang tu roh dengan roh. Tapi dia kata yang saya jumpa dalam mimpi saya ni bukan orang tu tak mati lagi, tapi dia mai dalam mimpi saya. Siapa dia? Bini saya sendiri. Macam mana tu Imam? Dia tak mati lagi, bini dia pun tak mati lagi, tapi bini dia mai dalam mimpi dia. Ini dia panggil apa? Menggigau. Kerana terlalu takut. Artinya dia senantiasa dihantui oleh bini dia. Sampai ke dalam tidur pun terbawa-bawa. Aku mimpi hang mai cekik aku. Jaga abang. Setiap yang mimpi itu boleh jadi betul. Berangat. Tapi ada kemungkinan. Dia kata kalau mari ayah dia dalam bentuk mungkin minta tolong dan sebagainya, itu mungkin seperti yang disebut oleh Ibnul Arabi, ada kemungkinan. Bukan kita jazam kata confirm, tak. Doa tuan-tuan. Doa. Mungkin dia nak menyampaikan sesuatu kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, itu penjelasan dia. Bila kita mimpi mak ayah kita yang dah mati lama-lama tu kan, dia mai. Okey. Surah Ali Imran, yang ni cerita orang kafir, ayat yang ke-10, yang mana ini dalil yang kelima kita malam ini. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya harta benda orang-orang yang kafir tidaklah boleh membantu dan menyelamatkan mereka pada hari kiamat, termasuklah anak-anak mereka daripada siksaan Allah sedikit pun. Tuan-tuan tengok tak? 10 orang terkaya di dunia, 100 orang terkaya di dunia, berapa orang je orang Islam? Artinya orang kafir dari sudut kekayaan sangat kaya. Hatta depa kata bankrupt ni. Sakan tak sakan orang kafir kaya ni, yang bankrupt pun masih terkaya. Yang bankrupt, yang declare muflis, bankrupt pun masih terkaya.
Kita yang tak bankrupt ni pun tak kaya-kaya. Maksudnya sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi kekayaan itu hanya bermanfaat di dunia. Hanya bermanfaat di dunia. Tapi di akhirat tak ada. Itu yang kelima. Yang keenam, surah Al-An'am ayat 70. Untuk ringkaskan waktu, saya akan terus kepada terjemahan dia. Al-An'am 70. Kalau tuan-tuan nak balik cek teks ayat dia dalam Arab, dalam teks Quran yang betul, tuan-tuan balik buka 70 Al-An'am. Allah sebut apa? Dan jika Allah sebut daripada ayat ni, daripada ayat, dan jauhkanlah diri daripada orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan hiburan. Mereka itu tertipu dengan kehidupan dunia. Ingatkanlah mereka dengan Al-Quran, supaya setiap diri di hari akhirat tidak terjerumus ke dalam neraka dengan sebab apa yang mereka lakukan daripada dosa di dunia. Ingat, tidak ada baginya pelindung. Quran kata tidak ada baginya pelindung, tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika dia hendak menebus, Quran kata, jika dia hendak menebus dirinya dengan segala bentuk tebusan, tidak bermanfaat apa-apa tebusan dan tidak diterima pada hari tersebut. Mereka itu adalah orang yang dicampakkan ke dalam neraka di atas apa yang mereka lakukan. Disediakan bagi mereka minuman daripada air panas yang menggelegak, azab seksa yang tidak terperi sakitnya, kerana mereka engkar di dunia. Mereka nak tebuih pun tak boleh, nak bayang apa kat Tuhan pun tak laku, tak ada siapa boleh tolong. Al-An'am 70. Balik boleh baca sendiri. Kemudian tuan-tuan tengok yang ketujuh. Dalil yang ketujuh. Al-Hadid nombor 15. Al-Hadid nombor 15. Saya baca terjemahannya. Maka pada hari ini, yakni hari kiamat, tidak diterima tebusan daripada kamu, tidak pula daripada orang kafir. Tempat kamu ialah neraka, dialah tempat kamu berlindung, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Al-Hadid nombor 15. Allah kata pada hari itu tidak diterima tebusan. Maksudnya satu orang tak boleh bayar Tuhan, tak boleh tebuih diri dia dengan apa-apa pun untuk menyelamatkan diri dia. Tak ada. Dan yang terakhir tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Abasa ayat 37. Ini dalil yang ke-9. Dalil yang ke-9 pada hari tersebut, Abasa ayat 37, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang, setiap individu daripada mereka pada hari kiamat mempunyai urusan terhadap diri-diri mereka sendiri. Maksudnya masing-masing menguruskan diri masing-masing, tidak membantu menyelamatkan orang lain. Banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Kalau tuan-tuan ada masa, ayat-ayat yang saya sebut tadi, tuan-tuan boleh balik, tuan-tuan boleh tengok teks original, dan kalau rajin lagi boleh baca tafsir, pandangan ulama, huraian tentang ayat-ayat yang saya baca tadi. Ada lebih kurang 9-10 ayat, tapi poin dia sama ya semua. Nak habaq kata hari itu semua benda yang ada daripada apa yang kita miliki tak boleh menyelamatkan kita, melainkan amalan sahaja. Masing-masing boleh ambil pedoman dan panduan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.